selalu bincang. Ya, agaknya apa kunci paling penting? Antara kunci paling penting untuk rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga sakinah. Untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Untuk suami kita menjadi seorang suami yang benar-benar bertanggungjawab. Untuk isteri kita menjadi isteri yang salehah. Maka ustazah cuba permudahkan, nak bagi semua mudah ingat kata kunci ustazah pada malam ini, atau bahasa anak-anak muda adalah hashtag. Ya, hashtag dia tuan-puan adalah perkataan taat. Taat. Kalau kita pening fikir, manalah anak kita ni, ya Allah, gitu. Tahu tak apa yang luput daripada jiwa tu? Namanya taat. Kalau seorang isteri dengar macam-macam kerenah, suami kata isteri dia liar, suami kata isteri dia terpengaruh, suami kata isteri begitu begini, tak kurang juga isteri yang kata suami pula begitu begini. Kata kunci yang paling besar adalah taat. Taat. Tadi ustaz kata seorang suami kena berusaha untuk cari rezeki yang halal. Rezeki halal ni kunci dia apa? Kita nak taat tak kepada Allah untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Dalam keadaan kadang-kadang tuan-puan, Allah pintas depan mata kita nak uji kita. Yang mudah kita nampak adalah yang haram. Yang mudah kita nampak adalah yang syubhah. Kita aniaya orang dalam pekerjaan kita. Kita zalimi orang dalam pekerjaan kita. Kita tipu orang dalam pekerjaan kita. Dan macam-macam yang sebenarnya mengganggu gugat rezeki yang kita bawa balik. Kenapa? Sebab dalam jiwa seorang suami, soal apa? Hati yang taat kepada Allah. Demikian anak-anak. Anak-anak kita bukan orang yang tak tahu tuan-puan. Mereka belajar. Setuju ke tak setuju? Mereka belajar. Tak kurang anak-anak yang kita hantar sekolah agama. Isteri pun sama tuan-puan. Kadang-kadang isteri kita tu ustazah. Ini macam cakap kat diri sendiri kan? Ya? Kadang-kadang isteri kita tu ustazah. Pasti dia banyak tahu. Tapi bila tak ada yang namanya taat, itu jadi satu kesukaran. Dan ustazah sebagai ibu, itu yang saya perhatikan pada anak-anak. Soal kadang-kadang kita kata, solatlah jemaah. Betul. Intipatinya adalah solat jemaah. Tapi nak menggerakkan kita menjadi manusia yang solat jemaah, di sebalik itu apa yang kita lihat, dia taat tak kepada seruan hayya 'alas salah. Dia nak tunduk tak pada panggilan Allah. Kalau panggilan Allah pun kita buat tak kisah. Allah pencipta kita, kita ini hamba Allah. Seluruh hidup kita dipenuhi segala hajat, keperluan oleh Allah. Kalau Allah pun tak taat, potensi untuk tak taat pada ibu bapa dan orang lain pun tinggi tuan-puan. Soal ketaatan. Ustazah bawa satu kisah ya tuan-puan. Bagaimana dalam peperangan Hunain. Soal ketika itu adalah soal ghanimah, harta rampasan perang. Bila Nabi macam melambat-lambatkan pembahagian harta rampasan perang tu tuan-puan. Ni sahabat muhajirin ada, sahabat ansar ada hati orang yang terikat dengan ghanimah ni tak senang duduk. Rasulullah ni bila lah nak bagi ni? Ni nampak ni harta rampasan perang. Nabi Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah. Soal nak bagi masa bila, nak bagi bagaimana, itu Allah Rasulullah SAW mentaati Allah. Ya, Allah bimbing Nabi, Allah bagi taufik. Tapi yang sahabat-sahabat ni, Muhajirin dan Ansar, tak senang duduk. Duk tengok kepada harta rampasan perang. Seronok ni tengok. Bilalah Nabi nak bagi. Nabi ada sebab tuan-puan kenapa Nabi lambatkan. Kerana Nabi berharap kut-kutlah di pihak sebelah sana, ya, yang memusuhi Islam, tapi dengan sebab harta mereka ada kat Nabi ni dan Nabi belum bagi-bagikan lagi pada orang Islam, kut-kutlah jinak hatinya untuk masuk Islam. Nabi ada sebab. Rasulullah SAW ini fatanah.
Ya, Nabi tak buat sesuatu, tak cakap kecuali dengan wahyu. Akhirnya tuan-puan, Nabi pun bagi. Sebab Nabi tengok tak ada respon di pihak musuh, walaupun ghanimah harta mereka telah dirampas. Bila Nabi bagi harta rampasan perang, Nabi pergi agihkan dan bagi kepada orang muhajirin. Sedangkan yang sama-sama turut mengintai adalah muhajirin dan ansar. Tiba-tiba bila bagi, Nabi bagi pada muhajirin. Sebelum Nabi bagi pun pok-pek. Ada yang dah mula menunjukkan apalah lambat sangat bagi, bilalah nak bagi. Bila Nabi dah bagi pada orang muhajirin, wah Masya Allah, dah macam-macam pula bunyi-bunyi. Kenapalah tak adil ke bagi orang muhajirin saja. Sampai ada orang Badu yang mengatakan, wahai Muhammad, i'dilu. Wahai Muhammad, berlaku adillah kamu. Masya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tegur dalam Quran, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Arab Badu yang kata, wahai Muhammad, berlaku adillah kamu. Nabi tegur, kamu cakap dengan siapa? Siapa lagi yang nak berlaku adil kalau bukan aku? Kata Nabi. Tengok tuan-puan, Allah uji ketaatan. Ya, sebab mereka nakkan harta ghanimah itu. Dan kemudian bila dah bising-bising begitu, Nabi pun panggil orang-orang Ansar. Ya ma'syaral Ansar. Wahai orang-orang Ansar, apa dia hadis, perbincangan-perbincangan yang aku dengar di kalangan kamu? Aku ada dengar ni. Fasakatu, senyap semua orang Ansar, senyap. Belakang Nabi, Masya Allah, semua nak bercakap. Bila Nabi kumpulkan tanya, fasakatu, semua diam. Lalu Nabi katakan, ama tardawna an yadhhaban nasu bid-dunya. Apakah kamu, wahai orang Ansar, tidak redha mereka pergi dengan dunia, harta rampasan perang? Wa tadhhabuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu, wahai orang Ansar, kamu akan pulang bersama dengan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhizuna ila buyutikum, aku pergi sampai ke rumah-rumah kamu. Apakah kamu tidak redha, wahai orang Ansar? Yang kamu nak tu harta dunia, aku ni pilih kamu. Maka jawab orang-orang Ansar, bala ya Rasulullah, radina, kami redha ya Rasulullah. Malah ada riwayat yang mengatakan Nabi kata apa? Ya, lau salakan nasu wadian, kalaulah orang-orang lain itu melalui lembah-lembah yang subur. Seronok nak lalu sembah-sembah yang lembah-lembah yang subur. Tapi salakatil ansar, tapi orang-orang Ansar dia melalui apa? Melalui lereng-lereng bukit yang getir. Fa akhadhtu sya'bal ansar, aku akan ikut orang Ansar melalui antara dua gunung yang getir. Masya Allah. Menangis orang-orang Ansar. Menangis orang-orang Ansar. Tadi tak perasan tuan-puan, duk tengok dunia sampai lupa soal ketaatan kepada Allah dan Rasul. Rasa tak puas hati, tak betul ni Nabi ni. Ya, Nabi ni tak adil ni. Kita sama-sama juga perang, kita sama-sama tolong Nabi. Nabi ni tak adil. Padahal di sebalik itu, apa tujuannya? Sebab Nabi berikan kepada golongan tadi, golongan yang dilihat, hati mereka belum benar-benar taat dan teguh kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi bagilah, biarlah mungkin dapat ghanimah ni, mengubat jugalah hati, pujuk jugalah. Sehingga kan ada seorang laki-laki yang mengatakan, aku paling benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila dia bagi ghanimah kepada aku, bagi harta kepada aku, ya, padahal dia tahu kebencian aku kepada dia, akhirnya terbuka hatinya tuan-puan untuk bersama-sama, ya, setia taat kepada Allah dan Rasul. Nabi lagi memahami. Tapi nak bagi tahu, contoh yang Ustazah bawa, soal apa? Soal ketaatan. Payah nak taat. Walhal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Nabi SAW pun ada juga hati tu begitu, begini, begitu, begini. Sekali Nabi tarbiyah,